عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما وارزقنا فهما. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang dihormati Imam Tuan Imam, pengurusi masjid, ahli jawatan kuasa, pegawai-pegawai masjid, pimpinan masyarakat setempat, para ustaz, para ustazah, sidang jemaah, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, taufik dan hidayah, Allah SWT bagi kita kesempatan lagi untuk kita hadir solat subuh secara berjemaah pagi ni insya-Allah. Alhamdulillah, Allah SWT bagi lagi umur kepada kita untuk kita melakukan segala persediaan ibadat sebelum bila-bila masa saja kita daripada saat dan ketika ini kita akan dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah kita perbetulkan segala niat kita, kehidupan kita, jalan kehidupan kita kepada jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mengikut Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita menyambung lagi kuliah kita pagi ini. Pada kuliah yang lepas kita dah bercerita berkenaan dengan mempersiapkan diri untuk melakukan solat. Adab mempersiapkan diri untuk melakukan sembahyang. Kita dah cerita beberapa solat yang lazim kita sebagai orang yang nak berjalan pada jalan Allah SWT, yang disebut bidayatul hidayah, pembukaan bagi orang yang baru mendapat hidayah, ataupun kita yang dan yang mana sewajarnya kita sentiasa dalam keadaan beribadat kepada Allah, sentiasa dalam keadaan bersedia pada bila-bila masa sahaja untuk kita menghadapi kematian. Kerana saat yang ada bagi kita hanyalah ketika ini saja. Kita belum tahu kita boleh hidup lagi pada akan datang sekejap lagi. Jadi masa yang kita diberi ini kita gunakanlah sebaik mungkin, insya-Allah. Jadi disebut itu dalam seharian, Imam Ghazali rahimahullah taala menggariskan dalam aktiviti sehari-hari kita itu, selepas daripada gelincir matahari, kita bincang je, sunat bagi kita tidur, dan kita tidaklah detail secara detail kita disebut sini. Cuma secara isi pentingnya iaitu kita melaksanakan solat sunat daripada subuh itu, asar, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Solat yang disebut qabliyah dan ba'diyah.
Solat sunat qabliyah dan ba'diyah. Ataupun disebut rawatib, rawatibah, yang mengiringi sembahyang wajib. Gitu. Kita dah bincang macam mana adab sebelum, macam mana nak mempersiapkan diri untuk pergi solat subuh, macam mana selepas solat subuh, apa aktiviti. Bagi kita kena atur molek-molek lah, kena buat jadual dalam kehidupan kita. Lepas daripada gelincir mata, lepas daripada matahari naik segala sampai kepada matahari istiwa, tengah-tengah matahari, apa aktiviti yang disebut 3 keadaan hari itu disebut. Kita ulang sikit. Iaitu yang pertama, golongan yang selamat, iaitu orang yang menunaikan yang fardu dan meninggalkan maksiat. Itu golongan selamat. Yang kedua, golongan orang yang beruntung, iaitu yang menunaikan yang fardu, meninggalkan maksiat, serta menambah pula dengan berbuat bermacam-macam ketaatan, amalan sunat, baca Quran, zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan menuntut ilmu yang memberi manfaat. Termasuk juga berkhidmat, kita dah sebut itu, berkhidmat kepada ulama-ulama, menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu menambah ilmu yang memberi manfaat, kemudian berkhidmat kepada ulama-ulama. Jadi berkhidmat, tak kira apa-apa bentuk sekalipun. Kalau di tahfiz itu maknanya tolong tahfiz, umpamanya tolong pusat-pusat pengajian, tolong ulama. Kan? Kalau kita ada ulama, kita berdamping dengan ulama. Ataupun sekurang-kurangnya kita buat ibadat untuk diri kita sendiri. Dan tidaklah kita menjadi merosakkan ataupun menjadi orang panggil parasit, bukan parasit lah, itu jahat sangat. Maksudnya dalam masyarakat menganiaya ataupun tidak memberi manfaat kepada orang lain. Gitu. Disebut yang ketiga tu khasir, yang orang yang rugi, iaitu orang yang taksir ataupun cuai daripada berbuat fardu. Itu satu dari sudut ibadat. Kemudian disebut itu laksana, golongan pertama laksana malaikat, iaitu yang mulia yang suka berbuat baik. Maksudnya dia memberi manfaat pada diri dia dan dia memberi manfaat kepada orang lain. Itu yang pertama. Makna isi masa kita itu, tak kira apa-apa bentuk sekalipun, dalam bentuk masjid ke, dalam pengurusan masjid ke, dalam pengurusan kampung ke dan sebagainya, kita niatkan saja ke arah yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang memberi manfaat kepada orang lain. Gitu. Yang kedua, laksana binatang sebut itu, ataupun dipanggil benda jamik, benda kerah. Dia kerah, dia tidak memberi manfaat kepada orang lain. Jadi seorang yang tidak memberi kebaikan kepada orang lain dan tidak pula menolak sebarang perkara yang menyakiti mereka, maksudnya buat hal sendiri. Dia tak beri kebaikan pada orang lain dan dia pun tidak menyakiti orang lain. Itu disebut benda jamik, benda kerat. Kalau boleh kita jangan jadi begitu, kan? Sebaiknya kita mestilah menjadi sebahagian daripada orang yang memberi manfaat, bukan saja pada diri kita, memanglah sebagai persediaan ibadat kita, dan kita memberi manfaat kepada orang lain. Tak ada benda kerja pergi tebas jalan orang lalu lalang umpamanya, kan? Itu memberi manfaat kepada orang lain. Jangan kita jadi seperti yang sebut itu, seperti kala jengking, ular dan binatang buas, iaitu dia umpamalah, bukan kita jadi ular dah, masa sifat itu. Jangan kita jadi sifat macam ini dalam masyarakat. Kalau jengking, ular, binatang buas, iaitu seorang yang tidak diharapkan kebaikan. Kita tak harap kebaikan pada dia, dan dijauhi kejahatannya. Maksudnya kalau dia ada tu bertambah, makna terkesan kita dengan kejahatan umpamanya, dan sebagainya, minta jauh. Jadi ini, dan kita isikan masuk, kita dah sebut itu, mana tiap-tiap suatu subuh umpamanya ada, kita isikan dengan antara solat qabliyah dan ba'diyah. Kita sebut sebelum pada subuh itu 2 rakaat, jangan tinggal solat qabliyah sebelum subuh. Ingat lagi sipil tu tak? Sipil dia
4 rakaat. Setiap sembahyang 4 rakaat tu qabliyah dia 4. Ambil gitu. Kan ambil. Walaupun ada yang katakan muakkad, ghairul muakkad tu, tapi kita ambil belakalah. Kita nak dapat laba banyak, kita ambil kira muakkad belaka. Maksudnya 2 sebelum subuh. Sebelum subuh 2. Sebelum subuh 2. 4 kita ambil 4 dulu. Maknanya sebelum asar 4 rakaat sebelum asar. Sebelum subuh. Kemudian 4 rakaat sebelum asar. 4 rakaat. Kalau payah buat 2 salam, ambil satu salam. Yang buat 4 rakaat tu gabung. Ambil 1 salam. Mana buat 4 rakaat tu. Begitu. Sementara nak nunggu dalam 10 minit tu kan. Buat. Kemudian sebelum daripada asar 4 rakaat. Kemudian sebelum daripada isyak 4 rakaat. Ingat dia. Zuhur, asar, isyak. 4 sebelum. Kemudian selepas dia 2. Maknanya. Selepas daripada zuhur, selepas daripada asar, selepas daripada maghrib, selepas daripada isyak 2. Adapun sebelum subuh 2, selepas subuh tak adalah. Kan? Selepas subuh. Kemudian selepas asar tak ada, kosong 2. 2 perkara tu. Jadi tengok gitu ya. Dia yang ganjil antara maghrib dan subuh tu ganjil. Asar dan ganjil. Dan selepas daripada ni tidak lakukan sembahyang sunat. Lepas daripada subuh dan lepas daripada asar. Begitu. Jadi kita ni panjang. Cuma kita ambil ringkasan. Ringkas. Maksudnya kita jangan tinggalkan ibadat yang boleh mendatangkan keuntungan laba akhirat. Sedangkan disebut ahli syurga tu sendiri, bagi ahli syurga tu sendiri ada tingkatan dia. Ada tingkatan dia. Orang yang masuk syurga tu sendiri. Apa yang menyebabkan mereka tu berbeza-beza tingkatan darjat mereka di dalam syurga. Antaranya iaitu mereka melakukan ibadat-ibadat yang sunat. Ibadat-ibadat yang sunat. Kita sebut dia. Maknanya tadi kalau tadi kira tadi berapa? Qabliyah ba'diyah tadi semua sekali. 4 2. Maknanya 20. Jom kira. Buatlah sipir. Buat tu. 20 rakaat. 20 iaitu apa ni? Rawatib. Campur dengan 17 wajib. 17 rakaat yang wajib sehari semalam. Campur witir. Campur witir ya. Campur witir. Kemudian semua sekali 20, 17, 3. Semua sekali 40 rakaat minimum seharian. Tak termasuk duha lah. Tak termasuk duha, tak termasuk yang kita sebelum maghrib kan. Sebelum maghrib tu biasa sahabat-sahabat dia menunggu Nabi SAW sampai maghrib. Sahabat buat semayang qabliyah. Walaupun Nabi tidak menghalang. Maknanya bila tidak menghalang tu termasuk juga dalam sunnah juga kan. Maknanya Nabi diam, Nabi itu, dan Nabi tidak menghalang tu juga kalau kita nak buatlah. Kan. Cuma Nabi ni rumah dia dekat, dia sembahyang di rumah. Kalau sembahyang rawatib subuh tu qabliyah dia di rumah. Sampai ke masjid terus je. Nabi SAW sembahyang subuh berjemaah kan. Betul lazim kan sembahyang sunat banyak di rumah. Hidupkan rumah kita dengan sembahyang, dengan solat sunat, dengan baca Quran, dengan zikir. Jangan sampai ke rumah kita dekat masjid je buat ibadat. Jadi masjid ni tempat kita utamakan sembahyang fardu. Dan lazimkan sembahyang sunat banyak di rumah. Jangan jadikan rumah kita tu seperti kubur. Kubur yang tak ada bacaan Quran. Tu kubur-kubur lah. Jadi rumah-rumah yang hidup ni hidup dengan amalan sunnah Rasulullah SAW. Antaranya amalan ilmu dalam rumah, bacaan hadis, baca Quran, baca hadis. Tu bagus tu. Maknanya hadis. Antaranya hadis yang sahabat-sahabat kita baca tu, hadis tentang fadilat kan. Fadilat sembahyang. Walaupun dia
Walaupun hadis itu fadilah, tapi maksudnya dia menjadi galakan untuk anak isteri kita melakukan ibadat. Kena ada juga. Kadang-kadang kita ni tak, termasuk saya lah. Kadang-kadang kita ni mengajar dekat rumah. Kena juga ada majlis. Kan? Habis kurang pun gunakan kemudahan yang ada. Media dan sebagainya untuk kita memberi ilmu kepada ahli keluarga kita. Qu anfusakum ahlikum nara. Selamatkan diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada azab api neraka. Okey. Dan bacaan-bacaan itu siapa ada kitab tengoklah, tak ada kitab tak ada arah lah, buatlah. Maknanya untuk lepaskan amal sunat tadi. Kemudian yang seterusnya yang ke-10, kita terus pada tajuk adab tidur. Lepas daripada kita semayang isyak, qabliyah ba'diyah tadi, kemudian disebut di sini adab tidur. Apabila engkau hendak tidur, maka hamparlah hamparanmu di dalam keadaan menghadap kiblat. Mana hamparanmu itu menghadap ke arah kiblat. Dan tidurlah di dalam keadaan mengiringkan badan ke sebelah kanan, seperti berbaring orang mati di liang lahat. Dan ketahuilah bahawasanya tidur itu seumpama mati, dan bangkit daripada tidur itu seumpama bangkit daripada kubur pada hari kiamat nanti. Mana sampai tidur pun diajar, kan? Mana tidur ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap ke arah kiblat, tidur mengiring. Mula-mula nak tidur lah, lepas tidur tu wallahu a'lam lah ke mana lepasnya. Bagai-bagai keadaan lah dah bangkit tu, tapi mula-mula tu kita ambil. Payah kata di hari-hari yang tak ambil sunnah, maknanya hari-hari yang tidak disibukkan, maksudnya ambil sunnah tu yang terbaik lah. Tapi yang terbaiknya maknanya ketaatan isteri kepada suami lah lebih utama daripada itu yang terlebih aulanya, kan? Gitulah. Itu sendiri. Tengok keadaan lah, tengok keperluan lah. Tengok keperluan. Payah untuk jawab tu. Gitu ya. Okey, sebaik itulah keadaan itu kita pada tidur dalam keadaan mengiring, menghadap kiblat, dan tidurlah di dalam keadaan mengiring badan ke sebelah kanan seperti berbaring orang yang mati di liang lahat. Dan ketahuilah bahawa tidur itu seumpama mati. Tidur ni seumpama mati memanglah. Ruh dia akan keluar, kemudian bila bangkit, maka kita bangkit daripada tidur. Gitu kan. Dan daripada tidur seumpama bangkit daripada kubur pada hari kiamat. Bangkit daripada tidur itu seumpama kita bangkit daripada kubur sebelum kiamat. Cuma bila tidur ni disebut mati sekejap, kan? Itulah syukur kita bangun daripada tidur tu, syukur kepada Allah SWT. Mati sebelum pada tidur tu disebut sini. Jadi tiada siapa yang tahu, barangkali rohmu dicabut oleh Allah Ta'ala ketika kau tidur pada suatu malam. Oleh kerana itu, bersedialah engkau untuk menemui Tuhanmu dengan engkau tidur di dalam keadaan suci, dan wasiatmu ada tersimpan di bawah bantalmu. Orang duduk wasiat, dia duduk bawah bantal, kan? Wasiat duduk bawah bantal. Mana surat apa? Hutang piutang dengan makhluk, kan? Semua urusan wasiat dah tulis, kan? Surat. Sebab tu antara kena ditulis wasiat, supaya boleh ditinggalkan pada waris. Andai kata kita mati pada malam, jadi itu kita risau tu, maknanya bila kita tidur dan mati, maka kita
sudah pergi ke alam yang iaitu alam barzakh. Kita dah masuk pada alam barzakh. Lepas tu tiap-tiap kali nafas ni ulama sebut itu sempadan dengan alam barzakh. Sempadan. Kalau orang tanya apa sempadan kita dengan alam barzakh, jawapannya helaan nafas saja. Bila kita tarik nafas, kemudian kita lepas, Allah Ta'ala tak izinkan kita lepas nafas, maka kita matilah. Kita dah masuk ke alam yang berikutnya. Kan? Kalau tanya sempadan mana? Ada dia kata sempadan matilah ustaz. Mati tu dah mati. Mati tu dah mati, maksudnya kita dah pergi ke sempadan sana. Sakaratul maut ustaz, sakaratul maut belum lagi. Baru nak masuk sempadan. Sakaratul maut baru nak masuk sempadan. Jadi apa sempadannya? Maknanya apabila terputus nafas kita itu, apabila roh kita terkeluar daripada jasad kita tu, makna kita sudah masuk ke alam yang berikut, alam barzakh. Maka ketika itu andai kata Allah SWT tidak mengizinkan roh itu kembali semula kepada jasad, maka mati kita. Begitu. Sebab tu awal-awal kita buat wasiat. Buat wasiat. Hendaklah engkau tidur dalam keadaan bertaubat kepada Allah daripada segala dosa. Dalam keadaan bertaubat kepada Allah. Sebelum tidur, taubat. Daripada segala dosa. Dan meminta ampun daripada segala kesalahan. Dan dalam keadaan engkau berazam bahawa engkau tidak akan mengulangi lagi sebarang kemaksiatan yang pernah engkau kerjakan. Dan beruzlah untuk membuat kebaikan kepada seluruh orang Islam. Jikalau membangkitkan engkau membangkitkan engkau oleh Allah SWT pada pagi esok. Maksudnya kita niat. Andai kata maknanya kalau kita mati malam ni, ingatlah, maksudnya kita taubatlah segala dosa kita. Segala dosa kita. Kemudian disebut antaranya memaafkan kesalahan orang pada kita. Antara ciri orang yang bahagia iaitu orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Kan? Kalau sebaiknya hutang, halaikan hutang. Mana ada hutang orang pada kita halaikan. Kan? Kalau tidak begitu sangatlah. Kalau jadi keperluan sangat pada kita, begitu kan. Jadi kadang-kadang kita ni dari sudut fadilat ni, dari sudut kelebihan ni, kadang-kadang arwah almarhum ayah kita, gemuk kita, orang ada berhutang dengan dia kan. Jadi kadang-kadang kita sebagai waris, kita beria sangat nak menuntut. Sedangkan maknanya mak ayah kita di sana sangat memerlukan amalan-amalan. Antaranya apa? Antaranya orang yang berhutang dengan mak dengan ayah kita, arwahnya dulu, maka kita halalkan. Niat sedekah bagi pihak si mati. Kan? Bagi pihak si mati mana dapat dia. Kita dapat pun hutang orang pada arwahnya pun bukan menyebabkan kita kaya raya. Kan? Sebab tu dulu saya nak cerita malam arwah itu kan, ada cerita. Maksudnya orang yang ada berhutang banyak. Kalau dulu orang niaga dia panggil buku 55 tau, buku 5 penuh. Zaman almarhum ayah saya dia berniaga. Berniaga kan, tapi mana kalau kira hutang, kita tak ada, entah mana-mana dah orangnya. Jadi kita niat halal kan terus. Halal dan maknanya itu adalah sedekah daripada si mati. Sebab tu dari sudut kalau kita nak wakafkan, ataupun kita nak sedekah, kita niat sedekah itu dari pihak si mati, bukan kita sedekah untuk sampai pahala. Kenapa? Memanglah kalau kita niat untuk pahala sampai, andai kata ada pahala, maka sampaikanlah pada si mati. Tapi yang sebaiknya sedekah bagi pihak si mati. Ini sedekah daripada sekian-sekian. Ini wakaf daripada sekian-sekian, daripada ayah aku, si Pulan bin si Pulan, contohnya kan. Jadi maknanya sampai itu. Itu antaranya lah. Dan daripada segala kesalahan, dan di dalam keadaan engkau berazam, maksudnya bahawa engkau tidak akan mengulangi, maknanya tidak akan mengulangi lagi, taubat. Taubat segala dosa kita tu, azam untuk tidak ulang lagi, dan kita bersangka baik dengan Allah SWT. Maksud dekat nak mati tu, maka dekat nak mati tu kita rojak,
Dalam hidup ni kita khauf dan raja kan. Antara khauf dan raja, antara harap dan takut. Harap Allah Ta'ala terima ibadat kita sedikit ni. Takut bimbang-bimbang Allah Ta'ala tidak terima ibadat kita. Itu masa kita hidup. Tapi bila kita dekat nak mati, seolah tidur tu mati. Maka ketika itu kita harap Allah Ta'ala terima ibadat, segala ibadat kita. Allah Ta'ala terima segala ibadat kita walaupun sedikit. Dan kita taubat daripada dosa kita, berazam untuk tidak mengulangi lagi. Dan andai kata kita bangkit pada esok, kita berazam untuk membuat kebaikan kepada seluruh orang Islam. Jikalau Allah Ta'ala bangkitkan kita pada pagi besok, azam, kalau esok aku bangkit, aku nak sedekah. Niat pun dah ada pahala. Aku nak sedekah esok. Kalau aku bangkit lagi esok, aku nak belajar, nak tambah lagi ilmu. Kalau aku bangkit esok, aku nak berbakti kepada masyarakat untuk agama dan sebagainya kan. Untuk menyambung kerja-kerja, umpama kerja-kerja Islam, kerja-kerja perjuangan Islam dan sebagainya yang kita tertangguh ini, kita niat esok kalau bangkit aku nak sambung lagi. Maka situ tidak putus. Sebab tu tidur orang berilmu ni, tidur je dalam keadaan berpahala. Berbeza dengan orang jahil. Sebab tu disebut apa? Tidur seorang yang berilmu itu lebih ditakuti oleh iblis, syaitan daripada 70 orang abid. 70 orang abid, orang ahli ibadat tapi dalam keadaan tidak ada ilmu. Orang yang ada ilmu dia tidur. Tidur pun dia sentiasa dalam keadaan pahala kan. Gitu. Hendaklah engkau ingat bahawasanya pada suatu masa nanti jasadmu akan terbujur sejuk di liang lahat. Engkau akan tinggal di sana bersendirian. Tiada siapa yang bersama denganmu kecuali hanya amalanmu, dan tiada yang berfaedah di kali itu kecuali hanya usahamu. Maknanya sebanyak mana usaha kita, sebanyak mana ibadat kita, sebanyak mana semua sekali atas yang kita kebajikan kita lakukan atas dunia, di situ itulah yang memberi manfaat kita. Di saat kita terbujur kaku di liang lahat, kita bersendirian seorang diri, tak ada. Haraplah pada pahala amalan sedekah daripada waris. Itu pun kita tidak, itu bonus lah. Tapi yang pentingnya ibadat sendiri, ibadat kita sendiri tu. Macam mana persediaan kita. Dan janganlah engkau merunsing, merangsang nafsumu untuk tidur lebih awal dengan mempersiapkan hamparan yang empuk-empuk, kerana tidur adalah mengosongkan bagi makna kehidupanmu, kecuali apabila engkau melihat bahawa jagamu itu merosakkan akan agamamu, maka ketika itu tidurmu adalah lebih selamat bagi agamamu. Maksudnya kalau kita boleh tidur lewat sikit dalam keadaan kita menghabiskan dengan baca Quran dan sebagainya kan, maka itu lebih baik. Tetapi dengan sebab jaga kita itu boleh mendatangkan kerosakan pada agama, tidur boleh menyelamatkan agama kita, maka tidur ketika itu lebih baik, tidur awal. Sebaiknya tidur awal. Saya sebut itu ya, kuliah itu tidur yang berkualiti. Ini tak masuk dalam kitab tak. Tidur yang berkualiti, tidur awal. Kalau dapat kita maintain, tidur awal. Pukul 9 lepas isyak tidur. Bangkit pula. Dia tidur yang terbaik antara pukul 9 ke pukul 2. Itu tidur yang terbaik. Cuba bangun, cuba try sekali tidur. Tak, kita sekarang ni banyak sangat aktiviti sampingan. Lepas isyak tu kan tengok drama lagi. Tengok yang baru ni kan, duit bercinta macam-macam. Kan saya tak pergi tengok, tertengok. Tertengok. Kan? Ada pula duit jenis lagu, Allah, macam-macam. Musim Covid pun nak buat benda gitu. Kadang kita zaman nak, kita kalau boleh nak bermunajat, mohon Allah jauhkan daripada bala bencana. Tiba-tiba dibanyakkan lagi aktiviti seumpama tak payahlah berhibur di rumah. Kan? Itu kata-kata kalau kita mana tidur terlebih baik bagi agama, maka tidurlah. Kan lepas isyak tidur pukul 9. Kan? Pukul 2 pagi bagi orang tak ada aktiviti lah macam saya. Memang lepas isyak kita ada aktiviti dan sebagainya. Selewat-lewat ni kalau boleh pukul 11 tidur dah. Kalau tak ada program maka pukul 9, pukul 10 tidur lah. Maka
Tengok bangkit pagi esok dalam keadaan macam mana. Dia mesti segar, dia fresh. Cuba tidur, kita tidur pukul 12, kita bangkit pukul 5, pukul 4, dia jadi badan tak berapa. Sebab tu malam tu waktu berehat Allah Ta'ala peruntukkan untuk rehat bagi kita kan. Ada ketika kadang-kadang kita tidur, ada masa-masa tu tak ada program, maka kita tidur awal, lepas isyak tidur, tak merancang pun kadang tertidur. Kemudian terbangun pukul 2 dalam keadaan fresh badan, sihat. Maknanya segar badan. Masa tu boleh bangkit menulis pula. Kadang-kadang masa tu nak tulis diary, boleh pukul 2 pagi tu. Walaupun tak dirancang, sebaiknya dirancang kan. Kalau tak dapat pun cubalah. Kalau kita boleh memenuhkan masa kita dengan ibadat, dengan baca Quran, lagi boleh. Tapi sekarang ni zaman penuh dengan keadaan mana kita buka TV pun tak ada lah. Maknanya tidak banyak sangat perkara yang bermanfaat berbanding perkara yang boleh mendatangkan takwa. Kecuali buka lah TV Hijrah ke Radio IK ke, tu adalah alternatifnya sedikit kan, begitu. Jadi kata tidur lebih baik Dan ketahuilah bahawasanya siang dan malam itu hanya 24 jam sahaja. Maka jangan kau tidur pada waktu siang atau malam lebih daripada 8 jam. Jangan tidur 8 jam. 8 jam ni orang putih sebenarnya. Teori orang putih. Sebenarnya kalau kita buat kaedah tadi cukup fresh. Kadang-kadang tidur lebih kan jadi letih juga badan, tak sihat juga. 8 jam ni ulama-ulama dulu mereka antaranya itulah kita baca dalam cerita-cerita ulama dulu. Kadang-kadang daripada isyak sampai subuh tu satu wuduk dia tidur dalam keadaan dia baca Quran, tidur dalam keadaan tetap punggung, tidak batal wuduk. Kan tidur dalam keadaan tetap punggung, maksudnya bukan tidur baring lah, tidur sambil duduk, tertidur kan. 8 jam kerana jika engkau berumur 60 tahun, tengok dia kira sini daripada sehari tu ada 24 jam. Jadi malam tu jangan kau tidur lebih daripada 8 jam. Kerana jika engkau berumur 60 tahun, maka memadalah engkau telah mensia-siakan daripada umurmu itu sebanyak 20 tahun. Dan kalau umur kita 60 tahun, kita tidur 8 jam sehari, maksudnya kita dah sia-siakan umur kita sebanyak 20 tahun. Iaitu sepertiga daripada umurmu habiskan untuk tidur. Mana banyak tidur berbanding ibadat kita. Kan? Jadi sebelum kau tidur dah. Jadi itu ya. Jadi kita koreksi lah orang panggil. Kita koreksi diri kita, muhasabah diri kita sejauh mana, sebanyak mana kita tidur berbandingkan dengan ibadat kita. Jadi sebelum kau tidur adalah kau mempersiapkan masamu. Maksudnya engkau mempersiapkan miswak. Miswak ni alat bersugi seperti berus gigi dan sama. Sebelum tidur dalam keadaan bersugi, bersiwak. Maka antara fadilat bersiwak ni iaitu mempermudahkan keluar roh. Antara kita sebut itu siwak tu awal yang kita bincang itulah. Dan engkau siapkan air untuk engkau bersuci. Dan berazamlah ketika engkau tidur. Ini ceritanya kalau rumah, maknanya dulu rumah jauh bilik air kan. Sekarang ni bilik air dalam bilik, tiap-tiap bilik ada bilik air, tak apa, tak ada masalah lah. Bangkit tu pergi bilik air, dulu kena pergi telaga jauh. Jadi sebab itulah kena bawa bekal air tepi bilik, tepi katil, bawa buat bekal air. Untuk bangkit di tengah malam atau sekurang-kurang di akhir malam sebelum waktu subuh, kerana 2 rakaat di tengah malam itu merupakan satu perbendaharaan daripada perbendaharaan kebaikan. Maka hendaklah engkau membanyakkan perbendaharaanmu untuk menghadapi hari kefakiranmu. Dan harta benda di dunia sedikit pun tidak akan berguna bagimu apabila engkau telah mati. Maknanya banyakkan perbendaharaan, iaitu dengan kita bangkit daripada maknanya sama ada di tengah 1/3 malam ataupun di akhir malam sebelum subuh. Tak dapat pun 2 rakaat tahajud buat. Tama-tama kita dah bukanlah kata saya muda sangat dah.
Tapi maksudnya kita dah antara 60 ke 70 tahun tu, itu dipanggil musim, maknanya peperangan ataupun sempadan kematian. Sebab Nabi sebut umur ummati baina siti wa sab'in. Umur umatku antara 60 ke 70. Kalau dapat 70 lebih 80 tu, kita dah reserve dah. Kan? Sekarang ni orang muda pun banyak mati. Baru ni sahabat saya Ustaz Fairuz, kan? Baru lagi tengok umur 30 lebih. Kan? Dia tak kira zaman ini. Antara tanda akhir zaman iaitu mati mengejut. Faktornya macam-macam lah. Faktor makanan, sekarang makanan macam-macam, makanan dalam tin dan sebagainya. Okey, sikit ya. Dan kau baca doa, panjang doa ni. Siapa ada kitab, tengoklah doa panjang ni. Paling pendek, tengok. Yang ada kitab tak tahu pakai yang belah mana. Doa yang kita baca, Allahumma bismika ahya wa amut, paling pendek sebelum tidur. Panjang ni tu 3 muka surat. Siapa ada kitab, doa 3 muka surat. Sebelum tidur bawa kertas so. Kalau tak apa. Allahumma bismika ahya wa amut, ataupun bismika Allahumma ahya wa amut. Ya Allah, dengan namamu aku hidup dan dengan namamu akan mati. Maknanya hidup dan mati kita kerana Allah Subhanahu wa taala. Banyak lagi sikit. Habis doa tu, jadi siapa ada buku tu, kitab tu, dia bacalah doa panjang tu. Kita sekurang-kurangnya kita Allahumma bismika ahya wa amut. Setelah itu hendaklah kau baca ayatul kursi. Ayat kursi baca sebelum tidur, baca ayat kursi. Dan amanar rasul sampai ke akhir surah Al-Baqarah. Amanar rasul bima unzila ila min rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi ila akhir ayat, kan? Baca. Kemudian baca surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas. Surah Qul a'udzu birabbil falaq. Dan surah Qul a'udzu birabbin nas. Dan surah Tabarakalladzi biyadil mulk. Sebelum tidur. Kalau boleh hafal. Sebaiknya hafal lah, dah lama. Takkan tak boleh hafal surah Al-Mulk. Mana hafal kalau boleh. Surah Al-Ikhlas, penting Al-Ikhlas. Al-Ikhlas, apa yang baca satu surah Ikhlas seperti 1/3 Quran. Itu fadilah dia. Baca 3 Al-Ikhlas, maka dia seolah-olah khatam Quran. Kan? Jadi Rasulullah SAW menyebut kepada Sayyidatina Aisyah, kalau tak silap, dia kata sebaik-baiknya khatam sebelum tidur, khatam Quran. Macam mana khatam? Kena ni sekurang-kurangnya baca Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas 3 kali, maka fadilahnya seperti khatam. Tapi sebaik-baik kalau boleh khatam lah. Kalau boleh khatam tu, khatam Quran tu sebelum tidur tu lagi baik. Cuma di sudut fadilat. Panjang sikit lagi. Jadi kita sambung esok kuliah yang minggu depan insya-Allah. Kita sambung sikit lagi sebelum kita masuk pada adab-adab mengerjakan sembahyang. Insya-Allah mudah-mudahan Allah SWT melimpahkan taufik dan hidayah kepada kita, memberi ilmu yang bermanfaat kepada kita insya-Allah. Mohon maaf jika terlanjur perkataan dan terkasar bahasa dan sebagainya. Jadi kita tangguh pagi ini dengan tasbih kifarah dan surah Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.